سبحانه وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه أفضل الصلوات والتسليم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ونصرهم إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Tuan-tuan puan-puan yang saya hormati, lagi dikasihi Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita diberi kesempatan pada petang yang mulia ini, kita meneruskan kehidupan pada bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan semua kita insya-Allah terus ditingkatkan iman dan ditambahkan kekuatan kita untuk meneruskan semangat dan usaha menamatkan bulan hari-hari terakhir bulan Ramadan kita insya-Allah dengan amal yang saleh. Mudah-mudahan amalan kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita terus menyambung tazkirah Nur Ramadan kita pada petang ini, tuan-tuan dan puan, iaitu di dalam kita berbicara masih lagi insya-Allah berhubung dengan Al-Quran. Berhubung dengan Al-Quran, dan suka untuk kita ingatkan sedikit apa yang telah kita kongsikan semalam, yang terakhir sekali daripada noktah-noktah penting berhubung dengan adab-adab dan etika Al-Quran. Sebelum daripada kita sambung insya-Allah sebentar nanti, yang terakhir kita kongsikan setelah bahagian yang terakhir itu, kita ambil beberapa adab etika mengkhatamkan Al-Quran, dibaca daripada wadduha sehingga kepada qul a'udzu birabbin nas, secara dibaca dengan takbir. Pada setiap surah yang selesai dibaca tu diberhenti, kemudian kita bertakbir. Kemudian dibacakan doa khatam, dikumpulkan keluarga, puasa sunat pada hari, kita khatam Al-Quran. Kemudian kita pun kumpul ahli keluarga, lebih-lebih lagi orang-orang saleh yang baik-baik, yang beriman, yang mudah-mudahan doa mereka makbul, kita kumpulkan dan kita doa ramai-ramai. Dan kemudian termasuk juga di situ kita ambil dah beberapa riwayat tentang kelebihan doa yang mustajab pada ketika khatam Al-Quran. Begitu juga antaranya kita kongsikan juga setelah kita khatam Al-Quran itu dianjurkan, sunnahnya kita sambung terus, sambung, istilahnya al-halu al-murtahil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hal al-murtahil, maknanya sempurna habis kemudian terus disambung balik. Terus sambung balik tu kaedah dia bagaimana? Iaitu kita sambung selepas qul a'udzu birabbin nas, sambung Al-Fatihah dan 5 ayat pertama daripada surah Al-Baqarah, dan kemudian kita berhenti, baru kita baca doa khatam. Doa khatam mengikut kepada sebagaimana panduan yang banyak ada. Kalau kita tak ada panduan mana-mana buku doa khatam ni, kita boleh doa apa-apa saja. Ini doa yang mustajab ni bergantung kepada kita juga. Kita minta apa yang kita nak, mudah-mudahan Al-Quran itu menjadi penyuluh hidup dan sebagainya. Dan kemudian terakhir sekali yang kita kongsi semalam, apa dia? Iaitu ada satu kaedah dalam berdoa tadi. Dalam doa yang mana sebelum ini saya ingatkan juga, tuan-tuan puan, kemarin kita ada berikan doa, lampiran doa. Tuan-tuan puan ingat lagi? Kita ada berikan lampiran doa tu kan? Mudah-mudahan masa tu saya tak ada dekat sini, kita ada dalam skrin aja, tapi doa tu kita bagi lampirannya. Tuan-tuan puan ingat? Lampiran doa tu saya harap mudah-mudahan ada, ya, insya-Allah, kerana itu di antara doa yang warid daripada riwayat yang sahih yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang membaca Quran. Seperti yang kita sebut, doa-doa yang lain tu mungkin ada seperti yang biasa kita baca, Allahummarhamna bil Quran dan sebagainya. Tetapi yang penting doa yang kalau boleh kita nak amal lebih lagi, yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa tu saya harap tuan-tuan puan ada, simpan, insya-Allah, dan kemudian diamalkan. Yang kita dah berikan lampirannya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan beberapa perawi hadis yang lain dengan sanad yang sahih. Nabi SAW mengajar membaca doa tu, kemudian sahabat dengar, sahabat pun tanya, kami nak belajar, nak ajarkan pada orang, boleh? Kata Nabi SAW, boleh, bahkan sangat penting bagi orang yang kalau dah tahu doa tu dia amalkan. Macam mana antara lafaz doa tu?
Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Ni awal doa tu. Kalau kita kata bunga dia, ini dia punya istilah kaedah dia, tawassul, bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini dibolehkan, tawassul yang dibolehkan. Nak minta doa penting, Nabi SAW bertawassul panjang. Ya Allah, aku hamba-Mu, aku ini anak kepada hamba lelaki-Mu, aku juga anak kepada hamba perempuan-Mu. Ubun-ubun kepalaku berada di tangan-Mu, aku tidak berkuasa apa-apa. Telah berlalu segala ketentuan tulisan untuk aku yang Kau telah tetapkan, dan maha adil bagi aku reda, sangat adil segala yang Kau tentukan untuk aku. Ini aku nak memohon kepadamu, ya Allah, dengan segala nama-nama-Mu yang maha besar lagi maha hebat. Sama ada yang Kau namakan ianya yang layak untuk kebesaran zat-Mu, atau yang Engkau turunkan di dalam Al-Quran, au anzaltahu fi kitabik, atau yang Engkau mungkin ajar kepada seorang daripada hamba-Mu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun mungkin sahaja banyak lagi nama-nama-Mu yang Engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib yang Engkau lebih mengetahuinya, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Apa yang nak minta? أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. Jadikanlah Al-Quran berbunga segar dalam hati kami. Jadikan Al-Quran penyuluh cahaya dalam dada kami. Dan jadikanlah Al-Quran menghilangkan rasa sedih kami. Dan jadikanlah ayat-ayat Al-Quran melepaskan segala kesempitan kami. Ini doa yang Nabi SAW ajar kepada kita, supaya kita baca Quran, kita jadikan Al-Quran tu segar, berbunga. Antaj'ala al-Quran al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jila'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Kemudian Nabi SAW sebut, siapa yang baca doa macam ni, kalau dia baca tadi, dia ada sedih, dia ada sempit, dia ada rasa susah macam-macam, semuanya Allah lepaskan. Bahkan Allah gantikan pula dengan yang lebih baik. Sahabat yang dengar Nabi SAW ajar doa ni, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ini doa ni bagus, ni doa ni doa yang penting, boleh tak kami ajar kepada orang lain? Mungkin doa ni special untuk kita orang sahaja, kita yang ada di sini sahaja special untuk kita kot, doa yang hebat ni. Nabi SAW kata, tidak, doa ini untuk semua. Bahkan yang bagi liman sami'ahu an yata'allamuhunna, kata Nabi SAW, bahkan siapa saja yang dengar doa ni aku sampaikan, mestilah sebaiknya lah diajarkan lagi kepada orang-orang lain. Itu dia. Jadi tuan-tuan, tentang doa tadi yang kita ambil semalam, iaitu ada lafaz doanya bila kita nak sebut yang kita nak kena ingat, iaitu kalau kita nak sebut saya lupa, jangan sebut saya lupa. Ya Allah, ingatkan kepada saya yang saya lupa ayat-ayat Quran. Jangan sebut yang saya lupa, yang saya terlupa, atau yang saya dilupakan. Tu kalau nak cakap bahasa Melayu lah. Lafaz tu yang Nabi SAW ajar, yang Nabi SAW sebut, ajarkan, bagi tahu apa dia. Kata Nabi SAW, sama, sangat tak baik, sangat tak elok orang-orang yang kalau dia sebut saya lupa ayat itu dan ayat ini, saya lupa ayat ini dan ayat itu. Sebaliknya, kata Nabi SAW, hendaklah dia kata apa? Saya dilupakan, nusi itu. Jangan kata nasi itu, ayatu kadza, ayatu kait wa kait. Bal yaqul, bahkan sebaliknya, hendaklah dia kata nusi itu, dijadikan baris dhammah depan tu. Ni kita dah sebut semalam, saya ulang sikit. Nak ingatkan kaedah ni biar lebih kemas. Jadi yang doa nasi tu nusi tu ni, sebahagian ulama terdahulu mereka dah rangkapkan dalam bentuk doa yang popular kita baca, cuma kita kemaskan sikit. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina. Allahumma dzakkirna minhuma nusina. Ikut balik yang Nabi SAW sebut. Allahumma dzakkirna minhuma nusina. Ya Allah, ingatkan saya yang saya dilupakan, yang saya terlupa maknanya. Itu antara adab dalam berdoa ni pun ada adab dia.
Baik, tuan-tuan puan, sebenarnya pada tengah hari ni, petang ni, kita kembali kepada tradisional sikit. Kita tak ada keluar dekat skrin depan ni. Kita nak sampaikan beberapa perkara yang agak penting sebagai penutup mungkin dalam berbicara tentang Al-Quran ni, iaitu banyak kita lihat di sana orang-orang yang nak membaca surah-surah, mengamalkan ayat-ayat surah tertentu di dalam Al-Quran. Saya nak bagi satu kaedah umum saja, tuan-tuan dan puan, yang penting. Tolong ingat dan faham baik-baik. Sebelum ini kita dah kongsi semasa dalam etika adab mengenai Al-Quran. Saya tak ingat, kalau tuan-tuan dan puan boleh ingat, masa tu etika yang ke-8 atau ke-9 atau mungkin yang ke-10 ada dah diingatkan kepada kita. Dalam membaca Al-Quran ada adab dia. Antaranya kita tidak dianjurkan, maknanya tak boleh kita baca Quran, kita tebuk sini, campur-campur dia. Baca daripada surah Baqarah 5 potong, berhenti, masuk surah Ali Imran, ambil 5 potong. Patah balik dekat surah Baqarah, ambil 5 potong yang ayat ke-6 sampai ke-10, kemudian berhenti, masuk pula surah Ali Imran ke, ambil ayat. Tak boleh macam tu. Ini tidak dianjurkan. Ini telah ditegur. Nabi SAW tegur siapa? Sahabat nama dia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Yang penting dalam hal yang lain daripada itu kita nak sentuh di sini, iaitu dalam beramal dengan surah-surah tertentu. Dia ada dua perkara saya nak ingatkan, tuan-tuan. Pertama sekali tentang mengamalkan surah-surah Al-Quran. Memang ayat-ayat Al-Quran, surah-surah Al-Quran ni, tuan-tuan dan puan, kesemua surah Al-Quran itu adalah mukjizat belaka. Bahkan seluruh ayat-ayat Al-Quran adalah mukjizat belaka. Bahkan bukan seluruh ayat, diriwayatkan dalam beberapa riwayat, kalimah-kalimah Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran itu, ketika mana Allah SWT turunkan sepotong-sepotong ayat, ada sebahagian riwayat menceritakan satu-satu kalimah itu sahaja ditatang oleh malaikat. Ribuan malaikat menatang satu-satu kalimah. Kalau kalimah tu Bismillahirrahmanirrahim, setiap satu ba, sin, mim tu ditatang oleh malaikat yang turun nak menunjukkan Al-Quran ni ayatnya hebat, mukjizat yang besar. Maka maknanya memang kita boleh baca, memang kita boleh amalkan. Lebih-lebih lagi kita sesuaikan dengan maksud-maksud ayat yang tertentu. Seperti bila biasanya kita dalam keadaan sakit, biasanya kita dalam keadaan sempit, biasanya kita dalam keadaan yang kita ni rasa gundah gulana, nak bagi lapang dada, kita baca surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Kita tahu cerita tu Allah lapangkan dada Nabi SAW. Bila kita sakit, kita baca ayat doa Allah Ta'ala cerita dalam Quran, Nabi baca fa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila aku sakit, Tuhan yang sembuhkan. InsyaAllah Allah sembuhkan. Kita pun nak baca buku, kita nak baca kitab-kitab yang ada ilmu yang baik, kita nak belajar, kita baca doa Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ini semua Allah ajar dalam Quran banyak. Boleh. Tapi tuan-tuan puan-puan, yang menjadi masalahnya di sini, kalau sekiranya kita nak beramal dengan surah-surah tertentu atau ayat-ayat tertentu ni, saya nak pesankan kita kena pastikan, tuan-tuan puan-puan, supaya dia itu ada sandaran yang tepat, sandaran yang sahih maknanya. Kerana di sana apa yang telah dikaji oleh para ulama terdahulu sampai kepada hari ini, ada sesetengah golongan yang nak menggalakkan kita supaya baca Quran, nak menggalakkan orang baca Al-Quran contohnya. Tapi sebab nak menggalakkan baca Quran ni, dibuat pula, direka hadis-hadis. Direka hadis-hadis tertentu supaya kononnya surah ni ada kelebihan macam ni, surah ni ada kelebihan macam ni, surah yang tu pula ayat ni ada kelebihan. Kemudian disebut pula yang surah ni pula baca berapa kali, yang ayat ni pula baca berapa kali, kononnya untuk dapat satu-satu kelebihan yang tertentu. Yang ini yang kita kena hati-hati. Sebab kita nak beramal, kita pastikan amal ni mesti kena ada sumber dia, kena ada sandaran dia yang bersih. Amal tu dia diterima Allah, niat bersih menepati syariat, niat ikhlas menepati syariat. Ini kita kena ingat. Jadi sebab itu saya nak pesankan tuan-tuan puan, di sini dalam kitab ni yang penting, saya nak baca banyak ni riwayat. Memang ada kelebihan-kelebihan
umum Al-Quran, kelebihan surah-surah tertentu dalam Al-Quran banyak. Surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah macam-macam lagi, banyak ni kelebihan. Tapi saya nak ingatkan dulu, pentingnya di sini dalam kalau kita nak beramal dengan surah-surah ni atau ayat-ayat tertentu, teman-teman ingat sebab apa yang telah dikaji oleh ulama terdahulu, namanya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, antara tokoh ulama yang kaji banyak dalam masalah riwayat-riwayat hadis ni.